Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil Karim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد، أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Sadaqallahul Azim. Surah At-Taubah pada ayat yang ke-20. Dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan saf-saf pengurusan dan pentadbiran Surau Nurul Ikhlas Seri Kembangan. Tak lupa juga kepada ayah-ayah, pakcik-pakcik, abang-abang serta bonda-bonda yang berada di Google Meet online. Tidak lupa juga kepada muslimin yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada tengah hari ini. Kita dapat bertemu di Surau Nurul Ikhlas sebelum masuknya waktu solat Jumaat. Sama-sama kita mengambil faedah dengan masa yang terluang ini untuk mendengar beberapa peringatan daripada Allah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dimanfaatkan ke dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Insya-Allah pada tengah hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan 5 tanda orang yang bertakwa. Seruan takwa itu dah banyak diseru oleh Allah di dalam Al-Quran, diseru oleh Tok Khatib di atas mimbar, diseru oleh Tok Khatib di dalam siri-siri khutbah, termasuk khutbah nikah pun diseru untuk bertakwa. Seruan itu dah banyak, cuma kita nak kenal orang takwa tu macam mana keadaan dia. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, ini ciri orang yang bertakwa, bukan tanda orang yang bertakwa. Ini ciri. Sifat orang yang bertakwa tu ada 4. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal ridha walau biqalil wal isti'dadu ila yaumir rahil. Takut kepada Allah, kemudian melaksanakan apa yang diturunkan Allah, kemudian redha walaupun sedikit, kemudian buat persiapan untuk bertemu dengan Allah, maka dia jadi orang yang bertakwa. Kalau ada 4 tu. Kalau 3 saja tak jadi, dia mesti 4 tu. Cuma nak tahu betul-betul kita jadi orang yang bertakwa ni ada tanda-tandanya. Tanda ni bukan ada di muka, tanda ni ada pada perbuatan kita. Maka disebut oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, dia sebut khamsun hunna alamatul muttaqina
awwaluha alla yujalisa illa man yuslihuddin ma'ahu wa yaghlibul farja wal lisan wa idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan wa idza asabahu syai'un qalilun minad din igtanama dzalik wa yamla'u batnahu minal halali khaufan an yukhalitahu haramun wa yaran nasa kullahum qad najau wa yara nafsahu qad halakat. Sadaqa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan sidang hadirin sekalian, para muslimin yang dikasihi Allah sekalian, bila kita menyebut tentang tanda orang yang bertakwa ini, dan disebut juga oleh sahabat Nabi yang termasyhur dekat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Uthman bin Affan ni dia bukan kaleng-kaleng punya orang. Kalau jasa dia, kalau kita tahu yang kita dah baca Quran tu, Mushaf Risam Osmani itu mai di zaman dia, tuan-tuan. Mai daripada zaman dia. Sebelum zaman dia, Al-Quran itu tak ada titik, tapi semua boleh baca. Quran tu tak ada baris sebelum kedatangan dia, tapi semua orang boleh baca. Mai ke zaman Uthman bin Affan, dia sendiri, dia punya inisiatif dia. Demi kemaslahatan umat akan datang, maka disuruhnya untuk menitikkan Al-Quran. Masuk titik. Ba ada titik, ta ada titik, sa ada titik, shin ada titik. Semua letak titik. Dan dibariskan Al-Quran tersebut. Pun tak boleh baca, tuan-tuan. Itu bimbang tu. Jadi Quran bila ada titik, ada baris, tak boleh baca, satu masalah pada kita. Sedangkan sahabat dulu, tak ada titik, tak ada baris, boleh baca. Tuan-tuan. Jadi kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya, 5 perkara yang merupakan tanda-tanda orang yang bertakwa ialah yang pertama. Cuba tuan-tuan tengok tanda-tanda ni ada tak pada diri kita. Kita datang solat Jumaat, setiap Jumaat datang. Tak cukup solat Jumaat di Malaysia, kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah, pergi Madinah Al-Munawwarah, kita pergi duduk sana, bermunajat di sana. Kita nak tengok ada tak tanda-tanda ni yang kata kita ni orang yang bertakwa. Tak payah tengok siapa, tengok diri sendiri, tuan-tuan. Tengok diri sendiri. Maka dikatakan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya, alla yujalisa illa man yuslihuddin ma'ahu wa yaghlibul farja wal lisan. Kata dia tidak bergaul kecuali dengan orang-orang yang boleh memperbaiki agamanya serta memelihara kemaluan dan ucapannya. Ni tuan-tuan. Ini dia panggil apa? Dia panggil garis pandu ataupun garis panduan. Kalau kita nak kenal kita orang yang bertakwa, kita akan bergaul dengan orang-orang yang boleh memperbaiki agama kita dan memelihara kemaluan kita dan ucapan kita. Kita nak kawan dengan orang yang boleh menyelamatkan kedudukan kita dari sudut agama, menyelamatkan kita dan memelihara kemaluan kita dan memelihara ucapan. Kalau boleh kita cari kawan yang boleh membimbing kita ke arah jalan macam ni. Ustaz, ada kisah ke? Ada Nabi tunjuk ke? Perlu kawan dengan orang yang macam ni? Di dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Nabi berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Siapa kawan Nabi? Siapa kawan Nabi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia siapa? Sahabat Nabi yang pertama. Dia siapa? Pak mertua Nabi SAW. Dia siapa? Orang yang mula-mula masuk Islam di Makkah Al-Mukarramah. Dia siapa? Orang yang yakin apa yang Nabi cerita lebih dahsyat daripada akal pun dia yakin dengan Nabi SAW. Dia di dalam perjalanan hijrah dia bersama dengan Nabi SAW, di dalam perjalanan dia berhijrah bersama dengan Rasulullah,
dia selalu diingatkan oleh Rasulullah supaya jadi orang yang yakin di dalam berbuat sesuatu amal dan sesuatu perbuatan. Dia duduk di dalam gua Sur bersama dengan Nabi SAW dalam keadaan takut. Takut, tuan-tuan. Takut sebab apa? Takut diketahui oleh musuh. Bimbang takut kena bunuh dengan musuh. Nabi ingatkan dia daripada Allah yang pesan kepada Rasulullah supaya sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita baca ayat Quran. Izhuma fil ghar, ketika mana mereka berada di dalam gua berdua-duaan. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Maka Allah kata kepada mereka, Allah kata, wahai Rasulullah, bagi tahu kepada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan gusar, jangan takut, jangan kecut, sebab Allah ada bersama dengan kita. Ni tuan-tuan. Takut ni Abu Bakar As-Siddiq. Cuba tuan-tuan, orang duk mak tuan-tuan lama. Tuan-tuan rasa-rasa berani ke takut? Takut Kita keluar daripada surah Nur Ikhlas ni, ada orang follow kereta hitam belakang. Follow kita kena kiri, dia kena kiri, kita pergi kedai, dia pergi kedai juga. Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan telefon anak macam-macam. Anak tu lemai tak? Tengok abah ni ada orang duk ikut. Ikut tengok bini dia. Tuan-tuan. Bini tak apa. Bini tak apa. Takut-takut orang lain. Tuan-tuan. Takut keluar geng mafia. Tuan-tuan. Bawa keluar pula M4 tuan-tuan. Duk tala kat tuan-tuan, duk aim. Nak ikut kami ke tak nak? Tuan-tuan nak kata apa? Takut cuak. Tetapi sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dinasihati oleh Allah supaya jangan takut dan yakin perjalanan kita ini akan selamat. Dimasukkan elemen-elemen keyakinan di dalam hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq daripada Allah dan Rasulullah, maka dia menjadi tenang, tuan-tuan. Kita ni dalam keadaan mood fasa duk ingat lagi ma'al hijrah ni, tuan-tuan. Sehari 2-3 hari ni jemputan ceramah ma'al hijrah ni kerap, tuan-tuan. Pagi, petang, siang, malam ma'al hijrah semua, tuan-tuan. Saya semalam cerita ma'al hijrah tu saya pulun betul-betul, saya study. Baca hadis, hafal ayat Quran, hafal dalil, hafal nas, hafal kata-kata ni, supaya nak ceramah ma'al hijrah. Kali yang kedua tak payah tengok lah, tuan-tuan. Ini kali kedua ni. Saya tak payah tengok. Sebab besok ada lagi ceramah ma'al hijrah. Hari Ahad ada lagi, tuan-tuan. Ahad ada lagi. Isnin ada lagi. Semua cerita ma'al hijrah. Tajuk yang sama. Ma'al hijrah mana ada cerita lain? Kan? Mana ada orang lain selain pada Rasulullah berpindah daripada Makkah pergi Madinah? Mana ada? Rasulullah juga. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila sahabat Nabi ni bersama-sama dengan Nabi SAW di dalam peristiwa hijrah. Di dalam peristiwa hijrah tu, kalau kita rongkai, kalau kita kupas, kalau kita perhati, kalau kita selidik, kalau kita mak betul-betul, kita semak betul-betul, Nabi di dalam perjalanannya, Nabi boleh bersendirian kalau tak perlu pun sahabat. Sebalik peristiwa tersebut, bila bersama dengan sahabat, ada hikmah di sebaliknya yang nak disampaikan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita sekalian, bahwasanya di dalam perjalanan hidup kita mesti kena ada orang yang menyokong kita untuk melakukan ketaatan dan kebaikan kepada Allah. Faham, tuan-tuan? InsyaAllah, senyap semua, insyaAllah. Awal lagi nak tidur, tuan, relax dulu. Tak kira khutbah lagi, tidur, tuan. Tidur. Kemah kita ni. Jadi tuan-tuan dia kisah sekalian, maknanya yang pertama yang boleh kita ambil tahu, kalau kita nak tahu kita itu orang yang bertakwa, kalau ada tanda ni, kita tidak akan bergaul, melainkan kita akan bergaul kepada orang-orang yang boleh memperbaiki agama kita. Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang manusia itu adalah cerminan kepada agama kawan dia. Kawan kita ni, kita duduk kawan dengan siapa ni, dia tu adalah cerminan agama kita. Orang tanya kita,
Haji Ramli kawan dengan siapa? Duk pergi masjid, duk pergi dengan siapa? Kita kata saya baik dengan Haji Kasim. Oh, Haji Kasim. Oh, Haji Kasim tu okey, bagus Haji Kasim tu. Maknanya kita pun dicop sebagai bagus. Cuba-cuba tanya pula Haji Kasim kawan dengan siapa? Dia kata saya kawan dengan Haji Marlboro dia. Haji Marlboro, faham Haji Marlboro. Jenis Haji Kepiah Longgak ni dah. Oh, kawan dengan Haji tu. Jam lah kawan dengan dia. Sebab apa? Dia kerja main dam haji ya dekat kedai. Memang jam kan. Jadi maknanya cerminan kita punya agama ni pada kawan kita. Kalau kita nak jadi orang yang bertakwa, kalau kita ni nak jadi orang yang baik, kalau kita ni nak jadi orang yang nak selamatkan agama, nak selamatkan kemaluan, nak selamatkan lisan, lidah kita ni, carilah kawan yang boleh mendorong dan menjuruskan hala tuju di dalam kehidupan kita untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Boleh tuan-tuan, pesan ke anak-anak kita. Anak-anak kan masuk asrama. Pesan kat dia, anak yang tingkatan 1 tu. Dia kata, abang kawan dengan siapa kat asrama? Dia kata, ada kawan ni. Dia bagus apa? Dia pandai apa? Bagus. Kawan orang pandai tu. Orang tak pandai kan tak kawan lah. Kawan juga tapi tak berapa rapat. Ya. Okey. Kita pun angkat tangan, mudah-mudahan anakku pandai. Duk lama sikit tanya lagi, duk kawan dengan siapa lagi? Kalau duk keluar-keluar, kalau keluar kawan dengan orang lain. Keluar kawan dengan orang lain. Time belajar dengan orang lain. Oh gitu pula. Time keluar kawan dengan siapa? Dia kata anak seorang kawan ni dia duduk di Johor. Oh, duduk di Johor. Ayah dia kerja apa? Ayah dia polis. Oh, okey. Ayah dia polis. Dia macam mana? Dia bagus apa? Semayang rajin, kemudian suka jimat duit. Bagus ya. Saya kata pasang duit hang kata. Sebab dia kaki jimat duit, hang kena tak cermat duit hang. Jadi maknanya apa? Bahaya bagi anak kita. Tuan-tuan, kena tanya ni benda-benda ni ke anak kita. Tengok dia kawan dengan siapa, anak kita yang ada di rumah pun kita kena perhati, kita kena periksa. Dia kawan dengan siapa? Anak perempuan kita. Tanya dia, Kak Long duk mesej dengan siapa malam-malam, duk gelak senyum-senyum seorang-seorang dalam katil tu, atas katil tu. Tak ada apa-apa, kawan perempuan. Betul kawan perempuan? Betul. Ni namanya Hidayah. Okey lah, tak apa. Tengok pula duk pegang telefon lama-lama ni sampai 3 pagi pun duk melekat kat telinga lagi. Kak Long kawan dengan siapa, duk cakap dengan siapa malam-malam sampai tak habis perkara ni, sampai malam pun duk bergayut lagi, pasal apa? Duk cakap dengan siapa? Dia kata tak ada apa ni. Kawan lah. Kawan siapa? Special. Special tu kena tanya tuan-tuan. Tuan-tuan, maknanya penting terhadap status kawan kita ni di dalam kehidupan kita seharian. Sebab itu agama kita pesan benda-benda macam ni. Perkara yang kedua, tanda orang yang bertakwa itu ialah apabila mendapatkan sesuatu, wa iza asabahu syai'un azim minad dunya yarahu wabalan. Dia kata apa? Apabila mendapat sesuatu yang besar daripada kesenangan dunia, ia menganggapnya sebagai musibah. Ni tuan-tuan, dapat satu benda besar. Syai'un azim ni maksudnya apa? Sesuatu benda yang besar di dunia ni punya nikmat. Dia dapat nikmat besar di dunia. Dia merasai itu bala bagi dia. Bala tu apa? Bala tu bukan siksaan tuan-tuan. Bala tu ujian. Bala tu ujian. Tuan-tuan jangan fikir bala ni semua mampus semua. Tak. Bala tu ujian nama dia. Faham itu? Bahasa kasar dia macam tu lah tuan-tuan. Lagi faham. Tuan-tuan dia kisah sekalian. Maknanya bala tu ujian bagi kita. Dapat sesuatu benda nikmat hebat, ujian bagi kita. Dapat sesuatu rezeki yang tak disangka-sangkakan, ujian bagi kita. Dapat sesuatu nikmat yang tak disangka-sangkakan kita dapat, ujian bagi kita. Ujian untuk apa? Allah sebut di dalam Al-Quran, liyabluwani aashkuru am akfur. Ujian aku tu untuk apa? Untuk aku nak menilai siapa yang paling bersyukur dan siapa yang paling kufur kepada aku. Ujian lah. Tuan-tuan dapat anak, Masya Allah, kahwin 10 tahun tak dapat anak, tiba-tiba tahun yang ke-11 baru dapat anak. Seronok tuan-tuan. Dia punya tidur tepi anak tu, muka menghadap baby tu tuan-tuan. Dia tidur, tunggu tengok sampai terlena. Tak apa lah, lena pun tak apa, yang penting aku tengok anak aku.
Dia tengok kiri kanan sekeliling tu, tengok semut ada ke tak ada. Nampak semut kecil, dia bunuh terus tuan-tuan. Semut tu tak ada hidup 2 hari. Mati. Sebab sayang ke anak. Dia tak tahu anak tu ujian bagi dia. Allah tengok keadaan kita apabila dia bagi nikmat, apabila dia bagi rezeki kat kita, apabila dia bagi satu kelebihan kepada kita, syai'un azim minad dunia. Allah bagi satu nikmat kepada kita yang besar di dunia ni, Allah follow tengok kita. Tengok-tengok keadaan yang diberi rezeki pada kita tersebut, rupa-rupanya rezeki itu menjadi penyebab kita jauh diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu bala yang akan menjadi musibat pada kita, tuan-tuan. Tetapi kalau nikmat yang Allah berikan kepada dia, kehebatan dengan rezeki dia yang hebat, dengan harta dia yang banyak, dengan kekayaan yang dimilikinya, rupa-rupanya kekayaan itu mendekatkan diri dia dengan Allah. Ini satu, orang panggil apa, landasan syukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagus. Adakah orang macam ni, tuan-tuan? Ada. Jangan kata tak ada. Dalam surah Nur Al-Ikhlas ini pun ramai orang yang macam ni. Dia ada kekayaan, dia ada harta, dia ada aset, dimanfaatkan sehabis mungkin ke jalan Allah untuk dekatkan diri dia dengan Allah SWT. Ini orang yang dimuliai Allah kedudukan dia. Tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat dikasihi sekalian. Sebab tu dalam keadaan kehidupan kita ni, bagi orang yang bertakwa, apabila dia mendapat sesuatu syai'un azim minad dunia, dia merasai itu ujian bagi dia. Dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diri dia. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia kata apabila dia mendapat sedikit kenikmatan daripada urusan agama, dia dapat nikmat boleh melaksanakan urusan-urusan agama, dia memandangnya sebagai keuntungan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan, dia dapat nikmat untuk melaksanakan urusan agama ni dengan sehabis-habis baik. Dia rasa keuntungan yang besar bagi diri dia. Macam kita lah tuan-tuan, kita boleh main masjid ni, kita boleh main surah Nurul Ikhlas ni awal. Awal ni tuan-tuan main ni, orang tak azan lagi dah sampai. Awal. Tuan-tuan rasa apa? Tenang, alhamdulillah, Allah pilih aku main awal. Kan? Walaupun aku sibuk kat pejabat, tapi aku ada masa untuk spend, untuk main ke surau awal sebelum dialunkan azan. Alhamdulillah, ini satu nikmat besar. Tuan-tuan balik pula lagi, tuan-tuan duduk di pejabat, tuan-tuan duduk di rumah, orang azan asak, tuan-tuan start kereta, tuan-tuan start motor, tuan-tuan sampai ke surau di mana tempat yang dialunkan azan. Tuan-tuan kena rasa syukur sebab Allah pilih tuan-tuan. Bolehkah Allah tak nak pilih tuan-tuan? Boleh. Dia kata aku tak nak pilih hang. Hari ini hang tak layak nak mai ke surau aku. Allah boleh tak cakap macam tu? Layak dia cakap macam tu. Boleh tak dia kata hari ini aku tak nak terima langsung hang semayang kepada aku? Boleh tak Allah cakap macam tu? Boleh. Kita tak bangun tahajud pun malam tadi. Allah kata apa? Aku tak teringin untuk hang solat tahajud kepada aku. Tak teringin. Sepatutnya kita baca Quran, tiba-tiba hari ini tak baca Quran. Allah kata apa? Aku tak ingin nak dengar mulut hang baca Quran hari ini. Tetapi yang lebih membimbangkan kita, di saat Allah tak teringin kita tu, Allah rentap nyawa kita di saat dia tak teringin apa kebaikan daripada kita pada hari tersebut. Yang ni yang membimbangkan kita. Tapi di saat kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan tersebut, Allah rentap nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Untungnya kita, tuan-tuan. Untung. Saya nak cerita tuan-tuan di Petaling Jaya, dekat rumah saya. Jalan 222, 222, roundabout yang paling kecil di dunia, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sampai di situ, saya ada seorang pakcik. Pakcik ni tuan-tuan, saya cukup rapat dengan dia. Saya anggap dia memang ayah saya. Memang saya anggap ayah saya. Di PJ tu dialah ayah saya. Dia ada apa pun, dia akan cari saya. Saya ada, kalau ada apa pun, saya akan cari dia. Dia baru ni tuan-tuan, hari Isnin minggu lepas, dia meninggal dunia hari Isnin. Saya pernah berjanji dengan dia. Saya kata, Pak Haji, saya kata, ayah anda,
Ayahanda jadi apa-apa, jangan risau. Saya akan jadi imam solat jenazah kepada ayahanda. Ayahanda jangan takut. Waktu dia koma, tuan-tuan, dia berada di PPUM, saya pergi pegang tangan dia. Pegang tangan dia. Saya pegang tangan dia tu, saya kata, Haji Makno, Pak Haji, Ustaz datang ni. Ustaz datang ni, jangan risau, insya-Allah sihat ni balik. Nanti kita pergi masjid balik. Nanti kita pergilah makan-makan balik, insya-Allah ya. InsyaAllah sihat ni, jaga diri elok-elok. Kuatkan semangat. Saya doakan Tuan Haji. Dia keluar air mata, kan? Keluar air mata. Dia dengar kot saya cakap. Keluar air mata, keluar air mata. Bila dia keluar air mata tu, saya pun beredar sebab tak boleh melawat lama-lama. Saya pun beredar. Saya kata, Makcik, Ustaz dah jumpa Pakcik dah. Tak apa, insyaAllah baik tu. Saya keluar daripada hospital. Saya balik ke rumah. 3 hari, dia dah dipindah daripada ICU ke ward biasa. Alhamdulillah, baik lah. Dia ni, tuan-tuan, kaki masjid. Dia penat macam mana pun, dia travel jauh mana pun, dia sampai rumah lewat mana pun, besok pagi mesti ada masjid. Ni pakcik ni. Dia tak ada masa nak sakit kepala, tak ada masa nak demam, tak ada masa nak letih, tak ada masa nak seronok di rumah, tak ada. Dia jenis orang masjid, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kematian dia macam mana. Waktu saya berada di Makkah Al-Mukarramah, saya nak balik haji dah ni. Saya balik hari Rabu, dia mati hari Isnin. Saya tak sempat nak solat jenazah dia. Waktu tu, saya dengar-dengar kata dia meninggal dunia di Malaysia. Saya semayang solat jenazah ghaib di hadapan Kaabah, tuan-tuan. Sewaktu Tok Imam Masjidil Haram semayang solat jenazah, saya niat solat jenazah untuk dia sekali. Tuan-tuan. Saya kata, wahai Allah, selepas habis solat jenazah tu saya angkat tangan, saya kata, wahai Allah, aku minta maaf kepada Pak Haji Makno tu. Aku tak dapat jadi imam kepada dia dan aku berdoa di hadapan Kaabahmu yang mulia ni. Kau jadikanlah segala kebaikannya yang pernah dia buat kepada aku. Kau muliakanlah dia, jadikanlah dia ahli syurga dan jadikanlah dia seorang manusia yang dijadikan kuburnya satu taman daripada taman-taman syurgamu. Saya doa macam tu, tuan. Keluar air mata saya sendiri tanpa disedari, tuan. Dia main sendiri daripada hati. Tuan-tuan, dia ni baik dia apa? Baik dia ni tak berkira dengan duit. Tak kira. Tak kira, tuan-tuan. Tak kira. Kalau pergi duduk dengan dia, pergi kedai, memang duit kita tak laku, tuan-tuan. Walaupun duit itu ditulis sah diperakui, tuan-tuan. Duit tu. Duit tu tulis sah diperakui dengan nilai sedemikian. Tetapi duit kita tu tak laku sebab mai daripada kita. Kita nak pergi bayar, dia kata apa? Hang bayar apa? Dia kata, aku dah bayar sebulan dah kat kedai ni untuk orang main makan dengan aku. Oh tu dia, tuan, sebulan dah dia dah bayar, tuan. So duit kita tak laku, tuan. Saya kata Pak Haji ni, hey ya Allah, waktu mula-mula saya pergi buat umrah, dialah yang ajak saya buat umrah, tuan. Waktu mula-mula saya kerja di Masjid Datuk Haji Kamaruddin, saya jadi Tok Imam. Waktu balik daripada Al-Azhar, saya jadi Tok Imam sementara di situ, setahun saya jadi Tok Imam. Dia bawa saya pergi ke umrah. Dia yang ajak saya umrah. Saya kata, Pak Haji, saya ni nak pergi macam mana, duit pun tak ada. Tak apa, aku bayar. Oh, kemana? Seronok lah. Saya kata, kita duduk hotel mana? Kita duduk hotel paling dekat sekali. Oh, okey, baik. Sebab aku tua, aku mana larat. Dia kata, duduk jauh-jauh. Kita duduk dekat sekali. Tapi hang tak boleh duduk dengan aku sebab aku ada bini aku. Baik, tak apa. Saya duduk sorang-sorang. Saya duduk dengan orang lain, jemaah lain. Bila saya duduk tu, tuan-tuan, dia ajak saya. Dia ajak saya buat umrah, habis tawaf apa semua, pisai apa semua, kemudian gunting tahlul apa semua. Dia kata, Ustaz, doa. Dia suruh saya doa. Saya kata, nak doa apa? Hang doa je apa pun. Sini mustajab. Doa sekali dengan aku. Cepat, angkat tangan. Saya pun angkat. Wahai Allah, terima kasih Engkau datangkan seorang hamba-Mu yang memuliakan aku untuk sampai ke sini, wahai Allah. Anugerahkan dia kekayaan dan keberkatan dalam hidupnya. Jangan Kau jadikan hamba-Mu ini sia-sia kehidupannya di dunia, bahkan anugerahkan dia keberkatan dalam hidup dia. Dia peluk saya peluk dia. Dua-dua menangis. Dia kata, dah lah Ustaz, jom kita pergi kena Felda di Saji, makan roti canai. Dia kata, makan roti canai, tak? Allahu Akbar, murah semua, tuan-tuan. Orang Jawa, tuan-tuan, kaya. Orang Jawa kaya. Tanah dia di jalan kebun tu, tuan-tuan, bergelung-gelung tanah dia, tuan. Saya kata, Haji tak mau jual. Biar, saya nak jual.
Jual laku banyak juta tu je. Tak kisah aku, Ustaz. Dia kata apa? Tai kucing kaya, dia kata. Dia kata tai kucing, ayat dia tu tai kucing kan. Tai kucing kaya, aku biar je, biar anak-anak aku punya. Mati dia tu, seronok anak-anak dia kan. Jadi orang kaya ke belakang. Tuan-tuan, dia ni baik dia apa? Baik dia solat jemaah tak tinggal. Baik dah. Yang kedua, infak dia tak pernah miss. Setiap hari mesti ada infak. Paling-paling kurang, paling-paling lekeh, belanja orang tu setiap kali subuh mesti dia belanja orang makan. Dalam poket dia ni setiap hari duit not 100 ada dalam poket dia. Pergi mana-mana pun ada duit dah. Tu hebat dah. Tuan-tuan tengok mati dia macam mana. Orang solat jenazah dia 3 kali, tuan-tuan. 3 kali. Mai mana manusia tu, Allah saja Maha mengetahui. Dah semayang jenazah dah ni. Lepas habis semayang jenazah, mai lagi duk tunggu pada luar. Kami tak semayang lagi, kami tak semayang lagi. Tok Imam tunggu, stay lagi. Yang dah semayang keluar, masuk pula geng baru, semayang lagi. Habis ni semayang ni, mai pula geng ketiga. Kami tak semayang lagi, duk sekali semayang. 3 kali orang semayang jenazah. Allahu Akbar. Siapa punya percaturan tu sampai panggil mai habis ramai tu? Ada orang call ke sampai mai ramai tu? Tak ada orang call kan? Siapa hantar? Allah hantar. Macam mana Allah boleh hantar? Allah hantar di atas kebaikannya yang dia pernah buat kepada orang, maka Allah hantar lebih-lebih lagi untuk orang buat baik kepada dia. Kita nak tu kan? Tuan-tuan, kita duduk semayang ni tuan-tuan, kita duduk main masjid ni, kita duduk semayang di masjid ni tuan-tuan. Tuan-tuan, tolong kenalkan diri tuan-tuan kepada Tok Imam. Tuan-tuan jangan main silent mood punya orang. Jangan jadi idol. Sampai Tok Imam pun tak kenal tuan-tuan. Dia kata ni duduk kat sini ya. Dia kata saya duduk sini ya. Ustaz tak kenal saya. Tak kenal. Tuan-tuan kena pergi kenalkan diri tuan-tuan kepada Tok Imam. Macam mana nak pergi kenal dengan Tok Imam? Selalu rapat dan selalu duduk dengan Tok Imam. Sebab apa Ustaz? Kena jadi macam tu. Nanti tuan-tuan meninggal dunia, Tok Imam kenal tuan-tuan. Bila Tok Imam kenal tuan-tuan, sembahyang dia kualiti daripada Tok Imam tak kenal tuan-tuan. Bila tuan-tuan dikenali oleh Tok Imam ataupun dikenali oleh jemaah-jemaah ni kenal tuan-tuan. Dia kata, kenal, dia ni mai selalu duduk kat tiang, selalu dia ada kat situ. Hari ni tiang tu orang lain dah duduk. Maknanya orang kenal dia ni kaki tiang tuan-tuan. Jadi orang kenal kita kan tu. Dia kalau main, dia suka duduk tiang ni. Dia kalau main, mesti dia duduk tiang ni. Kalau dia tak tidur, okey tu. Kalau dia tidur tu ada masalah lah dengan ustaz tu. Pula tuan-tuan. Jadi orang kenal dari sudut identiti dia tu. Tuan-tuan jaga sekalian, biar orang kenal kita main masjid ni. Macam mana nak bagi kenal? Kena kerap main. Solat zuhur kita ada, solat Jumaat kita ada, solat subuh kita ada, solat isyak kita ada, tahlil, majlis tahlil kita ada, program ceramah perdana kita ada. Semua kita ada. Agak-agak orang kenal. Lepas habis majlis kita pergi makan pula. Makan tu kita duduk sembang tu semua orang kenal kita. Tak ada sehari orang kata pergi mana pula orang tua ni. Tak ada pula hari ni. Yang heran tu sekali dengan tu pun tak ada. Makcik tu pun tak ada, makcik ni pun tak ada. Itu heran. Sekian dimaklumkan. Tak ada kata siapa-siapa. Jadi tuan-tuan dia kata sekarang. Jadi maknanya orang kenal kita. Jadi kalaulah ditakdirkan kita meninggal dunia, orang yang nak semayang kita ni, Allahu Akbar, dia baca apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apa maksud doa tu tuan-tuan? Wahai Allah, ampunkan dosa dia. Warhamhu, sayangilah dia. Wa'afihi, selamatkan dia, ampunkan dosa dia. Wa'fu anhu, jadikanlah dia orang yang diampuni dosa olehmu wahai Allah. Nak keluar perkataan tu, sama ada perkataan itu hanya di mulut ataupun disulami perasaan di dalam hati yang dia kenal orang tu adalah sahabat dia, yang selalu dia duduk bersembang, yang selalu dia duduk makan, yang selalu dia bersama-sama di dalam majlis ilmu. Ini kualiti daripada orang yang tak dikenali. Tuan-tuan dikasih sekalian, maknanya kalau dapat satu nikmat macam tu, satu keberuntungan kepada kita sekalian. Kalau kita boleh main stand di masjid, di surau, boleh solat jemaah ni, syukurlah pada Allah SWT. Bila tuan-tuan boleh dapat buat nikmat-nikmat macam tu, ketaatan macam tu, tuan-tuan ukirlah perkataan Alhamdulillah. Jangan tak sebut Alhamdulillah. Takut dia tak jadi istiqamah.
Kalau tuan-tuan sebut, mudah-mudahan dia berpanjangan amalan tersebut kita lakukan di dalam kehidupan kita. Perkara yang keempat, kata Sayyidina Osman bin Affan, tanda orang yang bertakwa, iaitu tidak memenuhi perutnya dengan sesuatu yang halal, lantas takut akan bercampur dengan sesuatu yang haram. Orang yang bertakwa ni, dia berjaga-jaga di dalam soal makan dan minum. Apa-apa yang nak masuk ke dalam mulut dia, dia pastikan yang halal saja masuk ke dalam mulut dia. Dia tak nak benda syubhah, ada percampuran di antara haram dan halal, masuk juga, prosok juga dalam mulut dia. Wa na'udzubillah. Tuan-tuan, benda-benda macam ni kena jaga, dan benda-benda macam ni kena teliti di dalam soal pemakanan kita. Memang betul makanan berzat tu bagus, memang betul makanan berprotein itu bagus, memang betul makanan yang ada khasiat itu bagus. Tetapi yang paling bagus, makanan yang dikatakan halalan thayyibah. Halal lagi bersih dari sudut halal dan haramnya. Begitu. Adapun yang kelima dan yang terakhir, kata Sayyidina Osman bin Affan, apabila dia melihat orang lain bersih dari dosa, sedangkan dia melihat dirinya sendiri penuh dengan dosa, ini antara tanda orang yang bertakwa. Dia tengok orang yang berada di hadapan dia, dia kata, untunglah mereka ni semua baik-baik, aku ni saja yang berdosa kepada Allah. Dia rendah diri, tuan-tuan. Dia tak bangga diri dia. Dia kata, aku ni kalau nak banding dengan orang mereka ni semua, mereka ni cerai. Aku ni setiap malam tahajud tak pernah tinggal, duha aku 8 rakaat, solat jemaah aku setiap hari tak pernah lekang, aku baca Quran satu hari satu juz. Mereka ni cerai. Oh, itu orang yang bongkak dan sombong namanya. Itu bukan ciri orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa, bila dia melihat kesolehan orang, dia merasai diri dia itu banyak dosa kepada Allah SWT. Kena ada macam ni, tuan-tuan. Kena ada. Bau kita tu seperti resminya padi. Semakin hebat amalan kita, semakin tunduk kepada Allah. Bukan semakin tinggi kita ni, semakin bongkak kita kepada Allah dan makhluk-makhluknya. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang kasih sekalian. Boleh, insya-Allah. Itu saja pada saat ini yang boleh saya kongsikan. Sekejap lagi kita akan baca khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat hari ini, tuan-tuan, tajuk yang terbaik, tuan-tuan. Tajuknya apa? Tuan-tuan boleh tengok, iaitu tajuknya yang disebut sebagai dosa mengumpat dan mencaci. Memang kenalah musim-musim pilihan raya ni, kena beringat betul-betul, tuan-tuan. Oi, teruk dah tu. Kita dengar ni, kita kata apa jenis manusia ni? Islam ke tak Islam ni lepas ni? Kan? Malu kat orang non-Muslim, kan? Sepatutnya akhlak umat Nabi Muhammad bukan macam tu. Dia kena macam Nabi SAW. Tetapi Allah saja Maha mengetahui. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada seluruh bakal-bakal pemimpin tanah air kita ni, insya-Allah. Mudah-mudahan macam itulah. Tak kira parti mana pun, tuan. Sama yang perangai. Sekian dimaklumkan. Sebab saya tak ada parti, kan? Saya di bawah takluk Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sekian dimaklumkan. Jadi untunglah, kan? Tuan-tuan dan sekalian, itu saja. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan sebagainya. Wahai Allah, ya Tuhan kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Wahai Allah, ya Tuhan kami, pada saat yang penuh dengan keberkatan ini, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami, bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keridaan-Mu, kasih sayang-Mu hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, istiqamahkan kami dan pendirian kami untuk agama-Mu dan untuk mentaati-Mu hingga ke akhir hayat kami nanti, wahai Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam.